Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan wakil daripada kumpulan kedua ingin membentangkan sebuah video yang bertajuk Ibnu Hazim, Pemikiran dan Sumbangannya Terhadap Islam. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dahulu siapakah itu Ibnu Hazim. Untuk kita mengenali beliau, saya akan menceritakan sedikit tentang beliau. Baiklah, Ibnu Hazim ini lahir di kota Cordoba, Spanyol pada akhir Ramadan 384 Hijriah atau bertepatan dengan 7 November 994 Masihi. Ia lahir dan membesar di kalangan para pembesar dan pejabat. Ayah beliau, iaitu Ahmad, adalah seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Walau demikian, kemewahan hidup yang dijalaninya itu tidak menjadikan beliau seorang yang lupa diri dan sombong. Sebaliknya, ia dikenal sebagai seorang yang baik budi pekertinya, pemaaf dan penuh kasih sayang. Sebagai seorang anak pembesar di kota Cordoba, Ibnu Hazim mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecil, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair dan tulisan Arab. Ketika meningkat remaja, ia mula mempelajari fiqah dan hadis dari guru yang bernama Husain bin Ali Al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Ketika dewasa pula, ia mempelajari bidang ilmu yang lain seperti filosofi, bahasa, teologi, etika, mantik dan ilmu jiwa di samping memperdalam lagi ilmu fiqh dan hadis. Penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu tersebut pada akhirnya menjadikan Ibnu Hazim sebagai seorang yang pakar dalam bidang agama. Kepakarannya ini bukan hanya diakui oleh kaum muslimin je, namun dia juga diakui oleh orang barat, orang kalangan-kalangan barat. Ada sebuah nasihat yang terkenal dari Ibnu Hazim yang ditujukan kepada para pencari ilmu, iaitu jika anda menghadiri majlis ilmu, maka janganlah hadir kecuali kehadiranmu itu untuk menambah ilmu dan memperoleh pahala, dan bukannya kehadiranmu itu dengan merasa cukup akan ilmu yang ada padamu, mencari-cari kesalahan dari pengajar untuk memalukannya, kerana ini adalah perilaku orang-orang yang tercela, yang mana orang-orang tersebut tidak akan mendapat kejayaan dalam ilmu selamanya. Jadi itu saja pengenalan untuk siapakah Ibnu Hazim, dan tentang pemikiran dan sumbangannya rakan-rakan saya akan menyambungkan pembentangannya. Karya-karya Ibn Hazm menurut anaknya, Abu Rafi', Ibn Hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80,000 lembar. Karyanya meliputi bidang agama, bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama dan teologi. Ia seorang pemikir yang teliti. Ibn Hazm menulis banyak kitab yang sebahagian besar hilang ketika terjadi kekacauan di Cordoba. Di antara karya-karyanya ialah At-Taqrib li Hudud Al-Mantiq atau Al-Hamama fi Fadli Ahli Al-Andalus, Nuqat Al-Arus fi Tawarikhi Al-Khulafa dan banyak lagi. Selain menulis kitab ilmu-ilmu agama, Ibn Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Thawb Al-Hamam, iaitu bermaksud di bawah naungan cinta. Tidak dapat diragukan lagi, Ibn Hazm sangat pakar dalam bidangnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari sebahagian pendapat tokoh terhadap Ibn Hazm. Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata, saya melihat buku-buku karangan Ibn Hazm, semuanya menunjukkan kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Di samping kemampuan yang tinggi, Ibn Hazm yang juga terkenal dengan sifat ikhlasnya. Keikhlasan yang menjadikan Ibn Hazm seorang ulama
yang berani, tegas dalam menyuarakan apa yang beliau merasakan benar. Dengan ucapan dan tulisan tanpa memikirkan apa yang akan berlaku, adakah benda itu akan menguntungkan dia ataupun merugikannya. Keberanian tersebut dapat kita lihat dalam buku-bukunya. Antara buku-bukunya ialah hasil penulisan yang masih ada sebahagian atau semuanya. Kitab Al-Muhalla, Mas'alat Al-Usul, Risalah Fil Al-Amamah, Kitab Maratib Al-Ijma', Kitab Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam, dan banyak lagi. Antara semua kitab di atas, terdapat 3 buah kitab yang berpengaruh dalam mazhab Zahiri, iaitu pertama, Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam. Dalam kitab ini, Ibn Hazm membincangkan asas-asas mazhab Zahiri dengan cara menerangkan, menjelaskan dan membuat perbandingan serta mempertahankan pandangan mazhabnya dengan bersungguh-sungguh. Kedua, Al-Nubz. Kandungannya meliputi rumusan dan intipati yang mendalam mengenai metodologi yang digunakan oleh mazhab Zahiri, dan ia turut mengandungi sedikit perbahasan mengenai mazhab-mazhab yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, Al-Muhalla, Kitab Al-Muhalla, kitab fiqh yang hadis, hukum dan pendapat fuqaha terkemuka. Kitab ini amat berfaedah dan turut mengandungi pandangan-pandangan daripada mazhab Zahiri. Antara beberapa pendapat Ibnu Hazm, yang pertama ialah pendapat Ibnu Hazm tentang wasiat. Ibnu Hazm mengatakan bahawa wasiat itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Oleh kerana setiap Muslim yang mengembuskan nafasnya yang terakhir dan belum berwasiat mengenai harta yang dimilikinya, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sedekah yang diambil dari harta si mayat sebagai ganti dari wasiat dan tidak melebihi sepertiga harta pusaka. Wajib wasiat menurut Ibnu Hazm berdasarkan pada Al-Quran ayat 180 surah Al-Baqarah dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana disebutkan pada 180 surah Al-Baqarah, kata Imam Nawawi yang kutiba alaikum diterjemahkan dengan erti fardu alaikum, difardukan atas kamu sekalian. Sedangkan dalam tafsir Ruhul Bayan, kata diertikan dengan al-ijab, yakni suatu kewajipan dilakukan ketika datangnya ajal, tetapi dilakukan ketika tanda-tanda kematian akan datang. Maka tidak ada salahnya jika Ibnu Hazm memberikan hukum wajib terhadap wasiat dengan berdasarkan pada tekstual ayat tersebut, mengingat beliau adalah termasuk salah satu dari pengikut madhab Ad-Zahiri. Seterusnya, pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri. Yang pertama, pengertian wakaf menurut Ibnu Hazm. Dalam perbahasan wakaf, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla hanya menjelaskan pengertian secara bahasa sahaja, iaitu penahanan harta adalah wakaf. Yang kedua, syarat wakaf menurut Ibnu Hazm. Wakaf dalam keasliannya boleh seperti rumah, tanah dan sesuatu yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan, tanah yang luas, mushaf-mushaf dan buku-buku. Boleh juga wakaf budak, senjata, kuda dan berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, dasar hukum wakaf menurut Ibnu Hazm. Dalam hal ini, Ibnu Hazm menggunakan dasar hadis, iaitu yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tambahan pula, pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri, iaitu dalam kitab Al-Muhalla adalah yang bermaksud seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintai atau kepada diri sendiri, kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya. Dengan melihat pendapat Ibnu Hazm, maka dapat disimpulkan yang tersirat wakaf kepada diri sendiri menurut Ibnu Hazm iaitu menahan hartanya sendiri yang dikawal sendiri dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Antara pendapat Ibn Hazm ialah lupa niat puasa di malam hari.
Menurut Ibn Hazim, jika seseorang lupa melakukan niat puasa Ramadan di malam hari dan baru ingat di siangnya atau bahkan baru ingat ketika hampir waktu buka puasa dan tidak tersisa waktunya kecuali hanya sekadar untuk niat sahaja, maka ia harus berniat puasa pada saat itu juga. Puasanya sah dan tidak perlu diqadakkan walaupun ia sudah makan dan minum atau bahkan sudah berhubungan dengan suami isteri. Pendapat yang seterusnya ialah berbohong itu membatalkan puasa. Menurut Imam Mazhab Al-Hazmiyah, seseorang yang sedang berpuasa jika melakukan maksiat seperti berbohong, menggandu domba, berbuat zalim atau maksiat-maksiat yang lain, jika ia dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan tidak lupa bahawa ia sedang puasa, maka puasanya batal dan tidak sah. Bukan sahaja pahala puasanya yang batal, tetapi puasanya juga batal. So, hari ini saya akan terangkan tentang pemikiran ekonomi dari sudut Ibn Hazim. So, pemikiran ekonomi ini dia telah ada sejak pada 1300 tahun yang lalu, iaitu sejak Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi Ibn Hazim dia menumpukan kepada kesejahteraan masyarakat, di mana dia melarang penyewaan tanah, penggunaan tanah kecuali diizinkan berdasarkan prinsip muzara'ah dan tanpa represi sewa. Menurutnya tanah adalah ciptaan Tuhan dan bukan ciptaan manusia. Selagi ia tidak digunakan, orang lain berhak menggunakannya. Di samping itu, ia juga memfokuskan diri untuk mengurangkan kemiskinan masyarakat, iaitu bahawa ada keperluan untuk membelanjakan aset selain zakat dari orang kaya yang kemudian diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam masalah tanah, itu tidak dapat, Ibn Hazim menggunakan satu konsep, iaitu dalam masalah tanah itu tidak dapat dilakukan kecuali muzara'ah, itu penanaman tanah dengan sistem perkongsian, pengeluaran atau mukharasah bersama menanam. Sekiranya terdapat bangunan di darat, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewa dan tanah tersebut dimasukkan ke dalam bangunan, tetapi tidak masuk dalam sewa sama sekali. Dalam statement tu, Ibn Hazim dia memberikan 3 alternatif penggunaan tanah. Pertama, tanah tersebut diusahakan atau diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Kedua, pemiliknya membenarkan orang lain mengusahakan tanah tersebut tanpa meminta sewa. Ketiga, pemilik memberi peluang kepada orang lain untuk mengusahakan dengan alat atau tenaga kerja yang berasal daripada pemiliknya. Maka pemiliknya mendapat bahagian hasilnya dengan peratusan tertentu menurut perjanjian di antara mereka. So, ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan orang Yahudi di tanah Khaybar. Dalam sistem ini, jika tanaman tersebut gagal, penanam tidak akan dibebani dengan tanggungjawab tertentu. Sebelum menerangkan perihal sumbangan beliau yang berkaitan dengan perihal karya serta syarah risalah, di sini ada sumber menyatakan bahawa Ibn Hazim pernah melakukan kerja pentafsiran akan kitab-kitab seperti kitab Al-Akhlaq wa Al-Siyar fi Mudawat Al-Nufus, kitab Maratib Al-Ulum, kitab Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, dan kitab Al-Mujalla. Beliau juga banyak menghasilkan karya-karya berbentuk Islam dan sirah-sirah Islam yang syarat. Beliau sentiasa mencari dan menulis dalam karyanya dengan sumber yang sahih. Ada pelbagai karya yang terhasil, iaitu karya biasa, karya Islam, syarah serta risalah. Di sini saya ingin menyenaraikan risalah yang terhasil. Yang pertama, Risalatan ajaba fihima an risalatan suila fihima su'al al-ta'rif. Yang kedua, risalah fi anna al-Quran laisa min naw balaghah al-bashar. Dan yang terakhir, risalah fi alam al-maut wa ibtaluh. Setelah itu, ada juga syarah yang dituliskan oleh Ibn Hazim. Yang pertama, syarah Fusul Bikirat. Yang kedua, syarah Ahadith Al-Mawaddah wa Al-Kalam ala Masaili. Dan yang seterusnya, Al-Majalla fi Al-Fiqh ala Mazhabih wa Ijtihadih wa Syarhuh Al-Muhalla fi 8 Majalladat. Selain itu,
Ibnu Hazim ada juga melakukan penulisan karya-karya sastera yang ada kaitan dengan Islam dan tiada kaitan dengan Islam. Karya yang tiada kaitan dengan Islam adalah seperti contohnya Diwan Ibnu Hazim. Yang kedua, Jamharah Ansab Al-Arab dan Al-Istijlab. Saya akan menyambung tentang sumbangan Ibnu Hazim terhadap Islam. Sumbangan Ibnu Hazim melalui karya penulisannya sangat memberi banyak manfaat kepada kita. Beliau bijak menyusun ilmu tafsir, hadis, kalam, sejarah, usul fiqh dan juga sastra. Ia menyusun ilmu ini dengan cukup teliti dan hasil yang berkualiti. Ini termasuk dalam bidang ilmu logik dan falsafah. Beliau menyingkap ilham dan gaya baru dan mengkaji tema dalam kajiannya serta karyanya. Beliau juga menyusun beberapa kitab dan risalah dalam kitab Al-Fas. Kebanyakan risalahnya berasal dari hasil muzakarah yang berkembang di sekitarnya mengikut dasar-dasar agama dan cabangnya. Penghasilan karyanya adalah mengenai persekitaran ilmu sosial ekonomi masyarakat Andalusia. Dokumentasinya tentang kehidupan sosial budaya dan pemikiran akidah keagamaan di dunia Islam khususnya di Andalusia sekitar abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Karyanya banyak menceritakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil yang sahih. Selain itu, Ibnu Hazim juga ada berbahas tentang adab-adab berdebat, lalu menetapkan adab-adab berdebat dalam tata cara perdebatan yang betul. Beliau juga ada membuat kajian tentang kenabian agama Yahudi, agama Nasrani serta agama Al-Sya'biyah. Selain itu, Ibnu Hazim juga ada mengkaji akan perubahan di dalam kitab Taurat serta Injil yang telah diubah oleh penganut agama Yahudi dan juga Nasrani. Jadi, kita perlulah menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Hazim dan juga menjadikan karya beliau sebagai rujukan, dan kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita sendiri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya rumuskan iaitu bahawa Ibnu Hazim merupakan seorang tokoh yang bersikap terbuka. Ia juga merakam sejarah proses peralihan kepimpinan dalam Islam, merumuskan teori-teori tentang kepimpinan dalam Islam dan juga terlibat langsung dalam proses peralihan kekuasaan dalam Islam. Namun demikian, beliau mengkritik beberapa asas pemikiran khususnya dalam persoalan at-tasawurat. Kritikan tersebut adalah berdasarkan pengamatan beliau terhadap beberapa asas al-kulliyat, al-kams, al-ta'rif dan al-makulat yang tidak selari dengan akidah Islam. Pengamatan beliau terhadap asas-asas pemikiran tersebut bukan saja menonjolkan imej filosof yang dimilikinya, tetapi juga menunjukkan bahawa beliau adalah pendukung kuat kepada aliran mazhab al-Zahiri, iaitu pejong setia kepada aliran al-Salafiyah dan tokoh utama yang mempertahankan aliran mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa-apa pengamatan yang telah dibentangkannya adalah hasil dari pengamatan dan ijtihad beliau dalam menafsirkan perkara-perkara tersebut berdasarkan kefahamannya yang jelas tentang prinsip-prinsip akidah yang menerasi ajaran Islam. Apa yang dinamakan ijtihad itu tentu sekali terdadah kepada andaian benar atau salah. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.